Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga setiap daripada kita beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada petang ini kita nak sambung daripada muka surat 509. Betul? Ke surat 509. Bab yang ke-21. Okey, bab yang ke-21. Muka surat 500 yang ke-9. Maka pada muka surat yang ke-509 bab yang ke-21, Imam Tirmizi membawakan tajuk yang baru, masih lagi berkenaan tentang kematian. Maka kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan an-nahyi, larangan, an daripada darbil khudud, memukul wajah, khudun pipi, daripada memukul muka, memukul pipi, wasyaqqil juyub, dan larangan daripada mengoyakkan baju ketika mana ditimpa dengan musibat. Maka hadis ini hadis yang terkenal, yang mana hadis ini selalunya diberi teguran apabila seseorang itu menzahirkan perasaan kecewa, perasaan yang terlampau, sehingga pada waktu itu seolah-olah tidak percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat yang ke-983, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala hadatsani Zubaydun al-Ayyami an Ibrahim an Masruq an Aisyah an Abdullah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukanlah daripada kalangan kami. Apakah maksud bukan daripada kalangan kami? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, kata Imam Qustullani, maksudnya adalah laisa min sunnatina, bukan daripada cara kami, bukan daripada sunnah kami. Orang yang apabila ditimpa dengan ujian, maka pada waktu itu syaqqal juyub, pada waktu itu mengoyakkan bajunya, wa darabal khudud, memukul wajahnya, wa da'a bi da'watil jahiliyah, dan mengungkapkan perkataan dan seruan seperti mana seruan jahiliyah. Maka apakah contoh seruan jahiliyah? Boleh lihat pada Sahara pada baris yang akhir yang kita dah baca juga sebelum ini. Contohnya wa jabalah, alangkah besarnya musibah yang menimpa seperti mana gunung, ataupun pada waktu itu wa adudah dan sebagainya. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian Imam Tirmizi membawakan tajuk yang seterusnya, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang makruhnya an-naw. Apakah itu an-naw? Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah, baris yang kedua, baris yang kelima daripada atas. Maka kata para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang keenam, wa qad sabatal buka, dan telah sabit berkenaan tentang menangis dengan suara daripada sebahagian para ulama yang terdahulu. Bahkan telah sabit bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dengan mengeluarkan suara pada riwayat yang bakal kita baca. Maka apakah yang dimaksud dengan larangan daripada an-naw pada hadis ini dan juga pada hadis-hadis yang akan datang? Wa yustahabbun nahyu wa yunsahabbun nahyu ala ma huwa mustamil ala al-ghulu. Yang dimaksudkan daripada larangan daripada niyahah
adalah apabila pada waktu itu ianya berlaku dengan melampau, wa kharij anil had, dan over daripada kebiasaan, seperti mana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Maka niyahah bahasa asalnya adalah meratap. Maka ada yang mengata meratap maksudnya tak boleh keluar suara. Maka ada juga, nanti kita akan baca riwayat pada waktu itu mengeluarkan suara. Maka meratap yang dilarang adalah meratap mengikut cara jahiliyah yang pada waktu itu luar daripada kebiasaan dan pada waktu itu over dan melampau. Maka itu yang dimaksudkan dengan larangan daripada hadis ini. Riwayat 984, wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Qurran bin Tammam wa Marwan bin Muawiyah wa Yazid bin Harun an Sa'id bin Ubaid al-Ta'i an Ali bin Rabi'ah al-Asadi qala mata rajulun minal ansar, telah meninggal dunia seorang daripada kalangan Ansar yang dikenali sebagai Qurazah bin Ka'ab, faniha, maka telah diratapi kematian dia. Faja al-Mughiratu, maka telah datang Mughirah bin Syu'bah, fasa'id al-mimbar, dan pada waktu itu telah menaiki mimbar, maka telah memuji Allah dan telah berkata, ma balun nauhi, maka apakah yang berlaku dengan ratapan di dalam Islam? Ama inni, adapun aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, maniha, barang siapa yang diratapi, alaihi, ke atasnya, uzziba, akan diazab, maniha, selama mana diratapi ke atasnya. Bariskan bawah tu yu'adzab muddatan nauh, selagi mana diratapi maka pada waktu itu disiksa. Maka timbul soalan, bukankah seseorang itu tak kena seksa dengan perbuatan orang lain? Lihat kepada iskal yang ada pada baris yang ke-6 daripada bawah. Hahuna iskal, di sini timbul persoalan bahawa hadis yang ada di dalam tajuk yang kita baca tadi bertentangan dengan nas Al-Quran, di mana firman Allah pada suratul An'am ayat 164, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada orang yang akan dibebankan dengan dosa orang lain. Maka sebab itu telah diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Aisyah berkata berkenaan tentang hadis seumpama ini, innama huwa janazah, asal yang Nabi sebut hadis ini adalah apabila ada seorang jenazah Yahudi yang telah melewati baginda, dan pada waktu itu ada manusia yang menangis. Maka Nabi bersabda, mereka pada waktu itu menangis dan meratapi kematiannya dalam keadaan dia kena azab. Maka itu asal hadis yang Nabi sebut berkenaan tentang seseorang itu dia kena azab dalam keadaan orang lain menangis. Maka sebenarnya kata Aisyah, yang kena azab itu bukan disebabkan tangisan. Maka yang kena azab pada waktu itu kerana orang tersebut memang daripada awal tidak beriman. Ay ala kufriha la bisababi bukaihim. Maka ini yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun lakinil muhaddithin, namun para ulama hadis tidak menerima sepenuhnya pada waktu itu apa kata-kata Aisyah. Fa inna ba'da sahabatil akharin, kerana ada sebahagian sahabat yang lain yang juga meriwayatkan riwayat yang lebih kurang sama seperti mana riwayat Mughirah bin Syu'bah berkenaan tentang Ka'ab al-Qurazi, Qurazah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum. Maka berkata Imam Bukhari, baris yang ketiga daripada bawah, ada beberapa jawapan apa yang dimaksudkan bila ada seseorang itu meratap, maka jenazah yang di dalam kubur akan diseksa selama mana ratapan tersebut. Maka jawapan yang pertama adalah innahu yu'azzabu ala fi'lihi la bisababi fi'lihim. Orang yang dalam kubur itu kena azab memang dengan sebab perbuatan dia sendiri, tak ada kaitan pun dengan sebab orang yang menangisi ataupun meratapi kematian dia. Ini yang pertama. Yang kedua, idza awsa bin nauhati alaih, bila dia buat wasiat, kalau aku meninggal dunia tolong meratapi kematian aku. Maka sebab itu kalau ada orang meratap, maka dia akan kena seksa sebab dia pesan untuk orang menangisi dan meratapi kematian dia. Maka itu adalah jawapan yang kedua, annahu idza awsa bin nauha alaih. Dan juga banyak lagi jawapan-jawapan yang lain. Maka Imam Tirmizi bawakan semua hadis ini, dan pada waktu itu kita boleh gabungkan. Maka majoriti para ulama menyebut jenazah tidak kena seksa disebabkan tangisan ataupun ratapan orang yang masih hidup selagi mana bukan dia yang wasiat ataupun suruh.
Jadi apabila dia wasiat dan suruh, barulah pada waktu itu jenazah akan ada saham sama dan jenazah pun turut kena siksa. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Ali, Abu Musa, Qais bin Asim, Abu Hurairah, Junadah bin Malik, Anas bin Malik, Ummu Atiyah, Samurah, Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Mughirah bin Syu'bah adalah hadis yang gharib hasan sahih. Riwayat 985. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Su'bah wal Mas'udi an Alqamah bin Marthad an Abi Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati, ada 4 sifat pada umatku yang asalnya daripada zaman jahiliyah. La yada'ahun nas, banyak manusia tidak meninggalkan lagi 4 sifat tersebut. Yang pertama, an-niyahah, yang pertama adalah meratap yang berlebihan. Yang kedua, at-ta'nu fil ahsab, menyerang pada nasab keturunan dan peribadi. Ini adalah style jahiliyah, dan zaman kita ianya masih berleluasa dan masih ada. Menyerang pada peribadi dan menyerang pada nasab, at-ta'nu fil ahsab. Yang keempat, al-adwa. Al-adwa pada waktu itu yakin bahawa penyakit boleh menular. Memang penyakit boleh menular, tetapi yang menularkan penyakit adalah Allah. Maka sebab itu al-adwa, lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada Sahara, wa huwa an yusibahu mithla ma li sahibil da', menimpa pada orang lain seperti mana penyakit yang ada pada pemilik penyakit yang awal. Maka al-adwa bermaksud yakin bahawa pada waktu itu penyakit boleh merebak secara semula jadi. Maka sebab itu sabda Nabi, ajraba ba'ir, seekor unta pada waktu itu telah mendapat penyakit. Fa ajraba mi'ata ba'ir, maka telah berjangkit 100 ekor unta. Maka orang pun kata, seekor unta ni yang pada waktu itu menjadi merebak penyakit pada 100 ekor unta yang lain. Maka sebab itu Nabi tanya, man ajrabal ba'iral awal, lalu siapa yang menjangkitkan penyakit pada unta yang pertama? Siapa? Unta yang pertama dia dapat penyakit daripada mana? Dia yang mula-mula ada penyakit. Maka sebenarnya penyakit itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dilihat kepada Syaikha pada baris yang pertama, hujung sekali, hadza zajrul lahum, ini sebenarnya adalah teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala i'tiqadihim, berdasarkan kepercayaan manusia, bi ta'addil amrad, yang mana penyakit itu boleh berjangkit secara semula jadi. Padahal pada waktu itu yang menjangkitkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka fala mahalah, baris yang ketiga, fala mahalah, maka tidak sepatutnya mereka berkata, innallaha ajrabah, sesungguhnya Allah yang menjadikan penyakit ini berjangkit. Falimala taqulun, maka mengapa tidak kamu berkata bahawa sebenarnya semua penyakit yang pada waktu itu yang menjadikan ianya berlaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab unta yang pertama yang dapat penyakit daripada mana? Daripada Allah. Maka sebenarnya unta yang lain pun pada waktu itu adalah begitu. Bukanlah nak menafikan yang penyakit itu tak boleh berjangkit. Penyakit memang boleh berjangkit sebahagiannya, tetapi jangan kita lupa bahawa semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini al-adwa yang ketiga. Dan yang keempat, al-anwa. Al-anwa bermaksud pada waktu itu mempercayai bintang-bintang berkuasa penuh pada waktu itu tentang sistem dunia. Padahal yang menguruskan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lihat pada Arafah pada baris yang bawah, maka apa maksudnya? Apakah maksud al-anwa? Al-anwa maksudnya adalah manazilul qamar, adalah pada waktu itu putaran dan pada waktu itu pergerakan bulan dan juga bintang-bintang. Dan menjadi kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah, yaz'umun, mereka mendakwa, anna madaral ahkamid dunyawiyah, bahawa apa yang berlaku daripada sistem dunia ianya ada kaitan dengan putaran bintang-bintang pada tempat-tempat putaran yang tertentu. Maka semestinya semua yang berlaku adalah dengan izin Allah.
Tetapi orang Arab jahiliah mereka percaya bagaimana? Mutirna binau'i kadza. Kami telah mendapat hujan disebabkan bintang itu. Wa kadza, dan disebabkan bintang itu. Maka sabda Nabi, inilah 4 perkara daripada jahiliyah yang masih lagi ada pada umat. Yang pertama meratap, yang kedua menyerang peribadi, yang ketiga mempercayai sepenuhnya penyakit itu boleh berjangkit padahal Allah yang menjadikan ianya berlaku, dan yang ketiga mempercayai tentang sistem peredaran orbit bulan bintang boleh memberi kesan sepenuhnya padahal semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-23, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi karahiyatil buka, makruh menangis di atas jenazah. Lihat kepada Syaikha pada baris yang keempat. Maka di sini ada pada masalah ini ada 2 pandangan. Yang pertama, mazhabul jumhur, majoriti para ulama daripada kalangan sahabat dan tabi'in, dan antara mereka Ummul Mukminin Aisyah, annal mayyita, bahawa mayat tidak kena siksa disebabkan tangisan ahli keluarganya. Dan kemudian diambil dalil daripada Al-Quran. Wa madhhabu Umar, dan pandangan Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar dan orang-orang yang mengikuti mereka, bahawa mayat boleh kena seksa disebabkan tangisan keluarganya. Maka jawapannya lebih kurang sama seperti mana yang telah disebutkan sebentar tadi, bahawa kalaulah dia suruh, dia wasiat, maka ya, dia kena dapat azab. Tapi kalaulah tidak, maka tidak memberi kesan tangisan orang yang masih hidup terhadap jenazah yang kena seksa. Riwayat 986. Wa bi ila qala hadatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Abi an Salih bin Kaisan an Az-Zuhri an Salim bin Abdullah an abihi. An abi maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu, jenazah, yu'adzabu, diazab, bibukai, dengan sebab tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Dan kita telah berikan jawapan, waktu bila kena? Apabila dia wasiat, apabila dia pesan, ataupun pada waktu itu apabila dia redha perkara itu untuk berlaku sewaktu dia masih hidup lagi dan sebagainya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Imran bin Husain radhiyallahu anhum, berkata Imam Tirmizi, hadis Umar adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad kariha, dan sungguh telah mengatakan makruh sekelompok daripada ahli ilmu akan tangisan ke atas jenazah. Dan mereka berkata mayat diseksa disebabkan tangisan ahli keluarga ke atasnya. Wadhabu, dan mereka mengambil hadis ini sebagai dalil. Berkata Abdullah bin Mubarak, arju, aku berharap, in kana, jika ada tangisan, yanhahum, hendaklah dia melarang mereka, fi hayati, sewaktu hidupnya, alla yakuna, agar tidak menjadi ke atasnya, min zalika syai'un, sesuatu azab daripada sebab itu. Riwayat yang ke-986. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Muhammad bin Ammar qala hadatsani Asid bin Abi Asim an Musa bin Abi Musa al-Asy'ari akhbarahu an abihi, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin, tidak ada satu mayat pun, yang mutu, yang meninggal dunia, fayaqumu baqihi, lalu berdiri ahli keluarganya menangisi kematiannya, fayaqulu, dan berkata, wajabalah, alangkah besar umpama gunung musibah yang menimpa, wa sayyidah, wahai tuan, au nahwa dzalik, dan sebagainya. Yang ini jelas sebab pada waktu itu dia menggunakan ratapan ahli jahiliyah. Illa, kecuali, wukila, akan diwakilkan, bihi, kepadanya, 2 malaikat, yalhazanihi, yang akan memukulnya, dan berkata, ahakadha kunta, adakah memang engkau seperti ini, seperti yang kaum keluarga kamu katakan, dan berterusan akan dipukul oleh malaikat. Sahara, lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, apakah maksud yalhazanihi, memukul pada dada, menumbuk pada dada. Dan ini kata para ulama, apabila dia pesan ataupun dia suruh untuk melakukan dia. Kalaulah tidak, maka tidak ada sebarang azab yang kena padanya disebabkan perbuatan orang lain. Yang ke-24, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, fil rukhsati, berkenaan tentang keharusan, kelonggaran, keringanan, fil buka, pada tangisan ke atas jenazah.
riwayat 988. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Malik wa hadatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Abdullah ibn Abi Bakar wa huwa ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abihi an Amrah annaha akhbarathu. Amrah telah memberitahu kepadanya sesungguhnya beliau telah mendengar Ummul Mukminin Aisyah wa dzukira dan telah disebutkan kepada Aisyah sesungguhnya Abdullah bin Umar telah berkata innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy, sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia diseksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Faqalat Aisyah, maka berkatalah Ummul Mukminin Aisyah, ghafarallahu, semoga Allah mengampunkan Abu Abdurrahman, ama tidaklah sesungguhnya Abdullah bin Umar lam yakdzib, beliau tidaklah berdusta, walakinnahu, dan akan tetapi beliau nasiya, mungkin terlupa, au akhtaha, ataupun tersilap. Apakah sebab mula-mula Nabi sebut hadis ini? Maka Aisyah cerita balik, innama, sesungguhnya telah melintasi di hadapan Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW telah melintasi ala Yahudiyah, pada jenazah seorang Yahudi, seorang wanita Yahudi, yubka alaiha, yang pada waktu itu sedang ditangisi oleh keluarga dia. Faqala, maka Nabi pun bersabda, innahum la yabkuna alaiha, sesungguhnya mereka ini menangisi kematian dia. Wa innaha, padahal sesungguhnya wanita ini la tu'adzabu, sedang disiksa di dalam kuburnya. Maka dia kena seksa bukan kerana tangisan keluarga dia, dia kena seksa memang kerana perbuatannya sendiri dan kekufuran yang dia telah buat dan tidak beriman. Maka itu asal daripada sabdaan Nabi. Dan kemudian kata Aisyah, para sahabat ada sebahagian yang salah faham dan menganggap secara umum bahawa maksud daripada hadis tersebut bahawa apabila seseorang itu menangisi, maka mayat akan dan jenazah akan diseksa. Jelas ke jelas? Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat 989. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abbad bin Abbadil Muhallabi an Muhammad ibn Amr an Yahya ibn Abdurrahman an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mayyitu, mayat, yu'adzabu, disiksa dengan sebab tangisan ahli keluarganya. Qala, maka apa telah berkata, Aisyah telah berkata, yarhamuhullahu lakum, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Di sini kita nampak akhlak para sahabat. Walaupun berbeza pendapat, tetapi pada waktu itu cara mereka menegur adalah penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah cara Aisyah menegur. Lam yakdzib, Abdullah bin Umar tidaklah berbohong, walakinnahu wahima, akan tetapi beliau telah salah faham. Innama qala, hanya sahaja Nabi SAW bersabda hadis ini pada asalnya lirajulin, untuk seorang lelaki yang telah meninggal dunia dalam keadaan sebagai Yahudi. Maka sabda Nabi, innal mayyita la yu'adzab, sesungguhnya jenazah sedang diseksa, wa inna ahlahu la yabkuna alaihi, dalam keadaan keluarganya sedang menangisi dia. Maka tangisan keluarga tu tak ada kaitan dengan mayat kena seksa. Mayat kena seksa kerana perbuatan dia, kerana sikap dia, kerana keingkaran dan keengganannya, dan pada waktu itu keluarga dia sedang bersedih. Itu yang Nabi ingin sampaikan. Dan inilah pegangan daripada jumhur, apabila adanya kematian dan pada waktu itu jika ada orang yang meratap sekalipun, maka mayat pada waktu itu tidak kena seksa, kecualilah dia yang suruh, dia yang pesan, dia yang wasiat untuk keluarga dia melakukan begitu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Qaradah bin Ka'ab, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Usama bin Zaid. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad daripada Aisyah. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi, dan telah mengambil pandangan ini sebahagian daripada ahli ilmu, wa ta'awwalu, dan mereka menerangkan maksud daripada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wabihi riwayat 990. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an ibni Abi Layla an Atha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memegang biyadi, dengan tangan Abdurrahman bin Auf,
Fantalaqa bihi, lalu Nabi telah membawa Abdurrahman bin Auf bersama baginda ila ibnihi kepada anak lelaki baginda yang bernama Ibrahim. Fawajadahu, maka baginda telah mendapati Ibrahim yajudu binafsih, pada waktu itu sedang turun naik pernafasan dia. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, ayyakhrujuha wa yadfa'aha. Pada waktu itu nafas dia sedang turun naik, tengah sakarat. Gambaran daripada sakarat. Kalau kita tengok orang tengah sakarat, dia struggle pada waktu itu nak bernafas. Maka Nabi SAW telah mengambil Ibrahim dan telah meletakkan Ibrahim pada pangkuan baginda. Fabaka, maka baginda telah menangis. Ini dalil bahawa tidak ada masalah untuk menangis. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, atabki, adakah tuan wahai Rasulullah menangis? Awalam takun, bukankah tuan nahaita telah melarang anil buka, daripada menangis? Maka sabda Nabi, la, tidak, walakin, akan tetapi, nahaitu, aku telah melarang daripada sautaini, daripada dua jenis suara, ahmaqaini, yang melambangkan kejahilan, fajiraini, yang pada waktu itu mendatangkan dosa. Apakah dua suara tersebut? Sautin inda musibah, pada waktu itu suara yang dikeluarkan tak kala ditimpa musibah. Khamshi wujuh, mencakar wajah. Wasyakki juyub, mengoyakkan baju. Warannati syaitan, dan suara yang umpama pada waktu itu seruan ataupun nyanyian syaitan. Apakah yang dimaksudkan pada waktu itu suara yang umpama nyanyian syaitan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, sautum ma'abukain fihi tarji', pada waktu itu suara yang ada berlagu ketika mana pada waktu itu menangis. Pada waktu itu ada intonasi, ada lagu ketika mana pada waktu itu menangis. Kemudian lihat pula kepada Qawata pada baris yang pada baris yang kedua daripada bawah. Wa yu'ayyiduhu, ataupun pada baris yang kedua daripada atas, Qawata. Wa yaqala al-Iraqi, berkata, ataupun daripada awal senang. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan seperti suara syaitan, ratapan syaitan, adalah pada waktu itu menyanyi ketika mana ada kematian. Wal mazamir, dan menggunakan peralatan seperti seruling sewaktu adanya kematian. Qala, dan ianya telah diterangkan dalam riwayat Baihaqi. Berkata Al-Iraqi, wa yahtamil, dan ada kemungkinan juga maksud daripada rannati syaitan, ratapan syaitan ataupun suara syaitan pada waktu itu adalah rannatun nauh, suara yang keluar ketika mana meratap, yang pada waktu itu berlebihan, bukannya suara ketika mana menyanyi. Dan dinisbahkan kepada syaitan suara ratapan tersebut, li'annahu warada fil hadis, kerana ada disebutkan dalam hadis yang mula-mula meratap adalah iblis. Awwalu man naha iblis, walaupun riwayatnya tidaklah kuat. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yu'ayyiduhu, baris bawah dia, dan dikuatkan lagi dengan apa yang ada dalam riwayat Baihaqi, bahawa Nabi bersabda, inni lam anha anil buka, sesungguhnya aku tidak melarang daripada menangis, yang aku larang adalah daripada meratap. Sautaini, ada dua suara, ahmaqaini, yang pada waktu itu adalah melambangkan kepada kejahilan, fajiraini, yang mendatangkan dosa. Maka apakah dua suara tersebut? Suara Allahumma salli ala Muhammad, suara daripada nyanyian lagu yang lara, dan juga mazamir syaitan, suara daripada seruling syaitan. Maka dalam riwayat Baihaqi tidak disebut rannah, tetapi disebut mazamir syaitan, seruling-seruling ataupun benda-benda peralatan yang pada waktu itu daripada syaitan. Dan yang keduanya adalah suara ketika mana diuji dengan musibah dan sebagainya. Maka maksud daripada ratapan syaitan, ada yang mengatakan sebenarnya riwayat Tirmizi ini ada kesilapan ataupun ada penerangannya dalam riwayat Baihaqi. Maksud daripada ratapan syaitan adalah peralatan muzik
yang pada waktu itu melalaikan, seperti seruling dan lain-lain yang pada waktu itu dinisbahkan kepada syaitan kerana membawa kepada kelalaian. Dan yang kedua, pada waktu itu maksud daripada ratapan syaitan adalah orang yang meratap berlebihan, ataupun pada waktu itu menyanyi dan sebagainya sewaktu ada kematian dan lain-lain. Wallahu alam. Maka ini penerangan yang diberikan. Banyak lagi pada waktu itu penerangan-penerangan yang lain. Kata Imam Tirmizi, dan dalam hadis ini ada juga kata-kata yang lain. Wa fil hadis kalamun akthar min hadza, yang lebih daripada ini. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Bab yang ke-25 berkenaan tentang menghantar jenazah. Maka bila menghantar jenazah, maka adakah nak berjalan di depan jenazah afdal ataupun nak berjalan di belakang jenazah afdal? Sunnahnya adalah menghantar jenazah pada waktu itu dengan berjalan kaki. Okey. Lihat kepada Arafah, baris yang pertama. Kata Imam Abu Hanifah, al-afdal al-mash khalfal janazah. Di sisi Imam Abu Hanifah, afdal pada waktu itu bila menghantar jenazah, jenazah dekat depan, dan juga orang yang menghantarnya pada waktu itu di belakang. Maka nanti akan datang pada bab yang ke-26 perkara ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lihat Syaikha pada baris yang pertama. Mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila menghantar jenazah mana lagi afdal? Nak berjalan di hadapan mendahului jenazah ataupun di belakang? Maka kata Imam Syafi'i, al-mashyu amamah afdal. Berjalan di hadapan jenazah lebih afdal daripada berjalan di belakang. Dan Imam Abu Hanifah berkata pada waktu itu berjalan di belakang. Dan ini semua hadis-hadis yang mana kita boleh lihat. Bab yang ke-25, riwayat 991. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani' wa Ishaq bin Mansur wa Mahmud bin Ghailan qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Salim an abihi, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar yamshun, berjalan, amamal janazah, di hadapan jenazah. Riwayat yang ke-992. Wa bi ilaihi qala Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Amr bin Asim qala hadatsana Hammam an Mansur wa Bakr al-Kufi wa Ziyad wa Sufyan kulluhum yadhkuru annahu sami'a Zuhri an Salim bin Abdullah an abihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, dan Abu Bakar dan Umar yamshuna amamal janazah, mereka semua berjalan di hadapan jenazah. Riwayat yang ke-993. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar, dan Abu Bakar dan Umar, yamshuna amamal janazah, mereka berjalan di hadapan jenazah. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, dan telah mengkhabarkan kepadaku Salim bahawa sesungguhnya ayahnya pun Abdullah bin Umar kana yamshi, adalah berjalan di hadapan jenazah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar beginilah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj, oleh Ziyad bin Sa'ad, dan juga oleh selain daripada seorang, daripada Zuhri, daripada Salim, daripada ayahnya Abdullah bin Umar, riwayat yang lebih kurang sama dengan periwayatan Ibnu Uyainah. Warawa, dan telah meriwayatkan Ma'mar, Yunus bin Yazid, Malik, dan selain daripada mereka minal huffaz, daripada kalangan para ulama hadis daripada Zuhri, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjalan di hadapan jenazah. Wa ahlul hadis, dan ulama-ulama hadis kulluhum semuanya, yarawna, berpandangan, annal hadis al-mursal, bahawa hadis yang mursal tanpa menyebut nama Abdullah bin Umar pada periwayatan ini, as-sahu, adalah lebih sahih berbanding hadis yang marfu'. Berkata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Yahya bin Musa berkata, sami'tu Yahya bin Musa berkata, aku telah mendengar Abdul Razak berkata, telah berkata Abdullah bin Mubarak, hadis Zuhri pada tajuk ini mursal, yang mursal adalah lebih sahih daripada periwayatan Ibnu Uyainah. Berkata Abdullah bin Mubarak, wa ara, dan aku berpandangan Ibnu Jurayjin, bahawa Ibnu Jurayj telah mengambil hadis ini daripada Ibnu Uyainah, daripada Sufyan bin Uyainah.
Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan telah meriwayatkan Hammam bin Yahya hadis ini daripada Ziyad bin Sa'ad, wa Mansur dan Mansur dan Bakar dan Sufyan, daripada Zuhri, daripada Salim, daripada ayahnya, wa innama, dan sesungguhnya beliau adalah Sufyan bin Uyainah yang telah meriwayatkan daripadanya Hammam. Waqtalafa, lalu berkenaan tentang sanad, kita nampak ada riwayat yang datang dengan mursal dan ada riwayat yang datang dengan nama Abdullah bin Umar. Maka kata Imam Tirmizi, riwayat secara mursal tanpa ada nama Abdullah bin Umar daripada sudut sanad ianya adalah lebih sahih. Dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang berjalan di hadapan jenazah. Maka telah berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selainnya, annal masya amamal janazah, bahawa sesungguhnya berjalan di hadapan jenazah afdal, adalah lebih afdal. Dan itulah pegangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Riwayat 994, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Bakr qala hadatsana Yusuf bin Yazid an Zuhri an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamshi, ketika mana menghantar jenazah, berjalan di hadapan jenazah, dan Abu Bakar dan Umar serta Uthman. Kata Imam Tirmizi, wasa'altu, dan aku telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, berkenaan tentang hadis ini. Faqala, maka beliau telah berkata, hadza hadithun, hadis ini, akhta'a, telah melakukan kesilapan padanya Muhammad bin Bakar. Wa innama, dan hanya senya, yurwa, diriwayatkan hadis ini daripada Yunus, daripada Zuhri, terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada waktu itu Anas bin Malik dalam periwayatan ini. Riwayat 994. Maka sesungguhnya Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar adalah mereka berjalan di hadapan jenazah. Qala Az-Zuhri, telah berkata Az-Zuhri, dan telah mengkhabarkan kepadaku Salim bahawa ayahnya Abdullah bin Umar juga berjalan di hadapan jenazah. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, sanad yang kedua Az-Zuhri ini, wa hadza asah, ini lebih sahih daripada sanad yang dinukilkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-26, dalil-dalil untuk Imam Abu Hanifah bahawa jalan di belakang jenazah ataupun menghantar jenazah di belakang jenazah dalam jalan dulu, maka ini adalah lebih afdal. Bab yang ke-26, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang fil masyi, berkenaan berjalan di belakang jenazah. Riwayat 995. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Wahb bin Jarir an Syu'bah an Yahya imam Bani Taimillah an Abi Majid an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'alna, kami telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil masyi, berkenaan tentang berjalan di belakang jenazah. Faqala, maka sabda Nabi, madunal khabab, maka berjalanlah kurang daripada berlari. Jangan berlari. Apa kurang daripada berlari? Sebab itu al-khabab darbum minal adwi, berlari. Fa in kana khaira, maka kalaulah ianya adalah jenazah yang baik, ajaltumuh, kamu telah menyegerakannya ke tempatnya. Wa in kana syarra, dan jika ianya adalah jenazah yang tidak baik, fala yub'adu, maka tidaklah dijauhkan kecuali pada waktu itu ahlun nar, kecuali penghuni neraka. Maka apakah maksud fala yub'adu? Maka lihat kepada Qawata, qala al-Iraqi yahtamilu, maksud daripada ungkapan Nabi tersebut adalah, yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, an-hamilaha, orang yang memikul jenazah yang tak baik tadi, pada waktu itu menjauhkannya dengan segera daripada dirinya. Liqaunihi, kerana dia tergolong daripada kalangan ahli neraka. Maka sebab itu Nabi suruh menghantar jenazah dengan berjalan laju sedikit. Zaman dulu tidak ada kenderaan nak bawa jenazah, masing-masing akan usung jenazah sampai ke tanah perkuburan. Tapi zaman kita dah ada kenderaan dan lain-lain. Maka sebab itu sabda Nabi, kalaulah ada jenazah, maka pada waktu itu hantarlah dengan segera. Kalaulah ada jenazah yang baik, dia suka sebab kamu menyegerakan untuk disampai ke tempat yang baik. Dan kalaulah jenazah yang tak baik, kita menyegerakan daripada berada lama di atas bahu-bahu kita. Okey. Riwayat yang al-janazatu, sabda Nabi, jenazah tersebut matbu'atun, diikuti, wala tatba'u, dan bukan kamu yang mengikuti, laisa minha, tiada daripada jenazah itu
laisa minha, tiada daripada jenazah, man taqaddamaha, orang yang kamu kehadapankan daripada jenazah. Apa maksud dia? Pada waktu itu kita kena berjalan selepas daripada jenazah. Tidak ada orang yang mendahului jenazah ketika mana di dalam berjalan. Okey. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahuinya daripada hadis Abdullah bin Mas'ud kecuali daripada sanad ini. Wa sami'tu Muhammad bin Ismail, kata Imam Bukhari, kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Imam Bukhari Muhammad bin Ismail mendhaifkan hadis Abu Majid ini. Berkata Imam Bukhari, telah berkata Al-Humaidi, telah berkata Ibnu Uyainah, telah ditanya kepada Yahya, man Abu Majid hadha, siapakah perawi yang bernama Abu Majid? Faqala, maka kata Sufyan bin Uyainah, maka berkata Yahya, ta'irun, hanyalah seekor burung yang terbang dan datang menceritakan hadis. Apakah maksud perawi ini dipanggil sebagai burung yang terbang lalu menceritakan hadis? Lihat kepada Sahara, maksudnya asyara bihadza ila annahu rajulun majhul la yu'ba'u bih. Ini sebenarnya adalah seorang yang pada waktu itu majhul, langsung tidak dikenali, dan pada waktu itu tidak tahu tentang siapakah dia. Maka pada waktu itu didhaifkan oleh para ulama hadis. Wa qad dhahaba, dan telah mengambil sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka pada riwayat ini, dan mereka berpandangan bahawa berjalan di belakang jenazah adalah lebih afdal. Kita hanya membicarakan tentang afdal dan sunnah. Maka Imam Syafi'i kata sunnah berjalan mendahului jenazah. Imam Abu Hanifah kata sunnah berjalan selepas daripada jenazah bergerak. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq wa Abu Majid, kata Imam Tirmizi. Sementara perawi yang bernama Abu Majid, rajulun majhul, adalah seorang lelaki yang majhul, tidak diketahui. Walahu hadithan, ada dua sahaja hadisnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa Yahya, dan Yahya imam kepada Bani Taimullah, thiqah, adalah perawi yang thiqah. Beliau juga dikenali dengan gelaran Abul Harith wa yuqalu lahu, dan beliau juga dikenali dengan gelaran Yahya Al-Jabir wa yuqalu, dikenali juga dengan gelaran Yahya Al-Mujbir wa huwa Kufi, berasal daripada Kufah. Rawalahu Syu'bah ada mengambil riwayat daripadanya. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri, Abul Ahwas, Sufyan bin Uyainah rahimahumullahu taala. Bab yang ke-27, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan makruh menunggang kenderaan khalfal jenazah, di belakang jenazah. Maksudnya jenazah itu dihantar berjalan, kemudian ada yang menghantar jenazah dengan menunggang kenderaan. Maka pada waktu itu kata para ulama ianya adalah makruh. Lihat kepada Arafah, kata para ulama, yukrahur rukubu inda dhahab, makruh sewaktu pergi sahaja. Adapun ketika mana nak balik, maka pada waktu itu tidak ada masalah. Kerana zaman dulu jenazah dihantar berjalan kaki. Adapun zaman kita jenazah dah dihantar menggunakan van, maka pada waktu itu tidak makruh untuk menaiki kenderaan. Riwayat 996. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Isa bin Yunus an Abi Bakr bin Abi Maryam an Rashid bin Sa'ad Ats-Tsauban radhiyallahu anhu. Daripada Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW fi janazatin, menguruskan satu jenazah. Fara'a, maka baginda telah melihat nasan, beberapa kelompok manusia, rukbana, yang sedang menunggang binatang tunggangan. Maka Nabi bersabda, ala tastahyun, adakah kamu yang sedang menunggang ini tidak merasa malu? Inna malaikat Allah, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, ala aqdamihim, malaikat-malaikat Allah juga berjalan, wa antum, dan kamu pula berada di belakang binatang tunggangan kamu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, Jabir bin Samurah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Tsauban sungguh telah diriwayatkan daripadanya secara mauquf. Bab yang ke-28, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ar-rukhsah, keharusan dan keringanan berkenaan tentang menunggang binatang tunggangan sewaktu menghantar jenazah. Maka ada riwayat yang kata boleh. Apakah riwayatnya? Riwayat 997. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul, Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah,
pada menguruskan jenazah Ibnu Dahdah. Siapakah Ibnu Dahdah? Wa huwa ala farasin lahu yas'a, wa huwa, dan baginda pada waktu itu sedang menunggang kuda, lahu yas'a, yang bergerak laju, wa nahnu, dan kami berada di sekeliling baginda, wa huwa yatawaqqasu, dalam keadaan pada waktu itu lihat sahara. Apakah maksud yatawaqqasu? Kuda Nabi pada waktu itu melompat-lompat, ay yathibu, melompat. Maka Nabi SAW pernah menunggang kenderaan ketika mana menghantar jenazah Ibnu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka siapakah Ibnu Dahdah? Baris yang kedua Arafah. Wa min manaqibihi, antara riwayat hidup beliau, anna yatiman mata walidah wa kana indahu haid, ada seorang anak yatim telah kematian ayahnya dan pada waktu itu mempunyai sebuah kebun. Faja'a rajulun wadda'al haid, maka telah datang seorang dan mendakwa kebun itu milik dia, dan anak yatim ni pun tak ada bukti ayah dia telah meninggal dunia. Faja'a as-sabi, maka anak yatim ini datang kepada Nabi mengadu dalam keadaan menangis. Maka anak yatim berkata, ma indi siwa hadzal bustan, aku tak ada apa-apa wahai Rasulullah peninggalan ayah selain daripada kebun ini. Maka Nabi SAW bersabda kepada lelaki tersebut, in wahabtal bustana li hadzal sabi, kalaulah engkau hadiahkan apa kebun ini untuk apa kanak-kanak ini, maka aku menjanjikan ganti yang seumpamanya dalam syurga. Maka lelaki ini yang memang jahat pada waktu itu diingkar, dia enggan. Faqama, maka bangunlah Ibnu Dahdah, dan dia telah beli kebun daripada lelaki ini, dan dia bawa jumpa kepada Nabi SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku sanggup memberikan kebun ini kepadanya dengan syarat engkau berikan kepadaku janji yang sama, aku akan dapat ganti dalam syurga. Maka Nabi SAW bersabda, na'am, bahkan maka Ibnu Dahdah telah membeli kebun ini untuk syurga dan telah menyerahkan kepada anak yatim tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi pernah menunggang kenderaan, maka ianya adalah boleh dan pada waktu itu tidaklah makruh. Riwayat 998. Wa bi ilai qala hadatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashimi qala hadatsana Abu Qutaibah anil Jarrah an Simak an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW ittaba'a janazah. Nabi telah mengikuti satu jenazah, iaitu jenazah Ibnu Dahdah, masyian, berjalan kaki, wa raja'a, dan bila Nabi pulang dalam keadaan menunggang kuda. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka riwayat 998 ini pula pada waktu itu menggabungkan riwayat 996 dan juga riwayat 997. Maka Nabi menunggang bukan pada waktu pergi, tapi ketika mana balik mengikut riwayat ini. Bab yang ke-29, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil isra'i bil janazah, pada menyegerakan pengurusan jenazah. Riwayat 999. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri sami'a Sa'id bin Al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah yang mana beliau menyampaikan periwayatan ini hingga kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, asri'u, segerakanlah bil janazah, menguruskan jenazah. Fa in taku khaira, jika itu adalah jenazah yang baik, tuqaddimuha ilaih, kamu menyegerakannya kepada kebaikan. Wa in taku syarra, dan jika ini adalah jenazah yang tidak baik, tada'uhu an riqabikum, kamu menjauhkannya dan meletakkannya jauh daripada leher-leher kamu yang memikul jenazah. Maka Nabi menyuruh untuk menyegerakan jenazah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakrah, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Bab yang ke-30, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan qatla Uhud, apa para sahabat yang telah syahid sewaktu Uhud. Wa dzikri Hamzah, dan cerita berkenaan tentang Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Yang ini kita sambung lepas maghrib insya-Allah. Lalu terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan adanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.